Great. Okay, Assalamualaikum semua. Ini video kita, kelas kita yang 1, 2, 3, 4, yang keempat. So tajuk malam ni supply and demand. Tajuk favorite aku dan method yang aku paling suka sekali tu supply and demand. Okay, supply and demand ni sangat relate dengan SNR. Kiranya dia ni macam pasangan kekasih lah dengan SNR. Dia dua ni kena duduk sekali. Dia kena duduk dekat-dekat. Dia kena sekali. Dia macam kawan rapat. Tapi ingat, mana yang dulu? Yang dulu mestilah SNR and then baru supply and demand. Okay, sebab tu supply and demand dengan SNR ni macam kawan baik. Okay, dia tak boleh duduk jauh-jauh. Dia kena duduk sekali je. Sebab apa? Sebab dia macam kawan baik. Ingat supply and demand adalah kawan baik. Ada soalan tak? Ada siapa tak tahu supply and demand tu apa? Ada siapa tak tahu tak supply and demand tu apa? Saya rasa semua tahu kot. Okay. Ingat S and D equal tapi dot sama dengan S and R. Tapi dia saling memerlukan. Okay. Okay. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Kawan baik. Ingat tulis nota sikit ni. Okay. So maknanya dia macam ni Kalau ini adalah support, contohnya ini garisan support yang kita lukis. Okay. Supply demand yang strong adalah demand di bawah garisan support. So inilah demand tu. Demand tu kenalah di bawah ni. Dia tak? Sini aku akan ajar korang mati time frame. Clear tak? Clear Okay. Kalau macam resistant, kat sini resistant. Okay. Supply dia mestilah di atas resistant. Macam ni. Itu sifir dia. Okay. Macam mana kita nak marking supply and demand? Ikut cara aku. Okay. Okay, dia macam ni Ingat Kalau cara aku macam ni. Senang je cara aku. Cara aku paling senang nak marking supply and demand. Iaitu kita akan marking macam ni. Okay, contoh ini adalah candle sebatang Okay, contoh ni adalah candle sebatang. Inilah candle. Okay. Untuk marking demands, aku akan marking dari sini sampai sini je. Untuk marking demands. Aku tak marking shadow atas ni. Okay, faham tak? Okay, kalau satu lagi, kalau shadow ni panjang sangat macam ni, aku tak marking body, aku terus marking sini sampai sini je. Clear tak? Bab marking. Okay, kalau untuk marking supply sama je, dia masih sama. Okay, cuma marking supply kita ambil dari sini sampai sini. Tapi ada demand zone ke yang di atas support? Tapi ada demand zone ke yang kalau ada tak strong lagi cikgu? Tapi ada demand zone di atas support. Kita tak ambil demand zone di atas support. Kita ambil demand zone di bawah support line. Kita tinggalkan je demand zone di atas support. Di atas support. Kita ambil yang di bawah. Faham tak? Okay. Clear tak cara marking ni? Kan tak kerti nak marking je lagi. Clear Okay. Okay, demand zone ataupun supply zone yang strong, kalau kita tengok gambar ni, biasanya dia satu candle, 2 atau 3 candle, kita tak akan ambil yang terlalu banyak candle macam ni. Faham tak? Okay, di time frame yang sama tau, bukan kita mati time frame tak. Kalau H4 sahaja, faham tak? Ini kalau kita tengok di satu time frame sahaja, sama je lah untuk demand. Okay, sama je. Indikator yang kita pakai ni je. Sama je. Benda ni korang boleh Google nama dia supply and demand odds exchange. ODD and changer. Faham tak? Korang ambil gambar ni,
print, tampal kat dinding ataupun dekat meja trading, tengok hari-hari. Nanti kau ingat lah. So kita pakai indikator ni saja menentukan kekuatan supply and demand. Semua yang belajar supply and demand akan tahu ini adalah kita punya indikator. Indikator kita, faham tak? So kalau boleh tak nak lah yang ni. Kita nak pakai dua ni je. Yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua. Okey. Ini pula, ini bukan supply. Okay, ini adalah kita panggil pergerakan candlestick keluar daripada zone supply and demand. Okey. Kalau dia keluar macam ni, kita panggil keluar dengan momentum. Okey. Kebiasaannya keluar macam ni, kalau dia berpatah balik, dia akan pergi jauh. So pergerakan dia akan menjadi macam ni. Faham tak? Okey, ini adalah supply. Macam tu Kalau yang ni still boleh pakai, yang ni kita tak pakai lah. Yang ni pun kita tak pakai lah. Yang ni dia keluar dengan sangat slow, biasanya dia boleh tembus terus ataupun dia jatuh ini. Dia jatuh ke bawah ni kalau ada news waktu tu. Tengok jugalah kalau news ni ikut arah kita, dia akan ke bawah. Kalau tak ikut, dia akan ke atas. Faham tak? Okay, so sama je lah. Demand pun sama. Okay, kita perlukan benda ni. Ini kita panggil kita punya indikator lah. Ataupun kita punya filter untuk menapis supply and demand. Faham tak? Clear tak? Untuk menapis supply and demand. Dia senang je. Kalau korang boleh hadam sampai sini, korang dah boleh entry dah. Kiranya lepas habis belajar ni, esok dah boleh test entry dah. Okay. So ada soalan tak kat sini? Kalau tak ada, aku nak ajar korang macam mana nak kecilkan stop loss dengan guna supply and demand. Okay. Ini kita clear dulu. Okay. Dan kita lukis balik. Draw. Kita tengok Ini zone supply and demand tu kita panggil zone senang Zone time frame daily. Okay. Kalau korang nak cikgu cara price masuk sebelum jadi zone tu penting. Itu penting. Jadi kejap lagi aku explain. Ni nak explain macam mana korang nak minimizekan risk dekat zone. Okay. Contoh ini zone daily kita marking zone daily. Okay. Korang nak mati time frame, nak kecilkan stop loss kat mana? Okay. Ini satu chart. Okay. Ini chart Ini chart MT4 kita yang besar tu. Okay. Ini chart. Okay. Ini chart. Semua ni chart. Okay. Ini adalah zone yang kita marking. Okay, macam mana kita nak mati time frame nak kecilkan? Kita hanya fokus dekat zone daily yang kita marking. Kita akan bermain dalam ni saja. Kita dah tak nak pandang tepi-tepi ni. Ni dah tak nak pandang lah. Sebab apa? Sebab sini kita dah buat market analysis, iaitu kita dah buat mapping. Faham tak? Mapping itu ada structure kat sini. Structure. Okay, structure SNR. Sekarang dua benda ni kita pakai fokus untuk mapping. Sekarang ni SND ni kita fokus untuk entry. Okay, nampak tak? Bezaan dia nampak Okay. Okay. Okay, ni structure dan entry. Okay. Okay, saya letak balik. Ni adalah chart MT4 kita. So, kita akan fokus kawasan ni, kawasan daily ni. Daily ni kita akan fokus H4 dia, kemungkinan dalam ni. Okay, lepas buat H4, kita fokus pergi ke H1. Kat mana H1? Dalam ni. H1. And then kita fokus lagi. M30 dalam ni. Okay, so kat kawasan ni baru kita entry. Kemungkinan akan ada 1, 2, 3 zone kat sini. Faham tak? Zone M30 akan ada juga dalam ni, dalam ni, dalam ni. Okay. Apa maksud SND yang strong ataupun zone yang strong adalah zone di dalam zone, iaitu zone dalam zone, iaitu SND di daily, ada SND di H4 di tempat yang sama, ada SND di H1 di tempat yang sama, ada SND di M30. Dan ke bawah-bawah lah sampai M1 kalau rajin. M1. Kalau nak sniper entry, rajin-rajinlah bermain dengan M1 dan M5. Clear tak? Tak semestinya daily. Ikut kepada cara kita trading. Kalau kita scalping harian, tumpah air ready. Kalau kita scalping, kita akan pakai M15 ke bawah. First time frame kita M15. Okay. Kalau kita intraday, first time frame kita maybe H4 atau daily. Kalau kita swing, first time frame kita maybe monthly atau weekly. Clear tak? Korang clear tak?
Okay, clear okay. Fokus kita untuk entry adalah di zone ni. Faham tak? So kita akan mati time frame di zone, bukan mati time frame di chart. Ramai orang yang salah faham tentang SND, dia akan mati time frame di chart. So, bila you all mati time frame di chart, korang akan nampak kejap, aku dah tanda zone supply tadi, kenapa tiba-tiba supply ni jadi demand? Pernah tak korang rasa macam, kenapa banyak pula zone ni? Zone mana satu yang betul ni nak ambil? Faham tak? Bila korang tukar mati time frame, tanpa korang marking, kat mana yang patut korang kecilkan time frame, korang akan keliru. Sebab apa? Di daily nampak satu zone, tapi di H1 dia akan nampak banyak zone. Dia akan nampak 4, 5, 6 zone. Faham tak? So kat situ kita akan start keliru. Bila kita tak letak kita punya point yang kita harus mati time frame. Faham tak? So kita akan banyak keliru bila orang cakap SND ni, SND saya nak sangat bermain dengan mati time frame. Lepas tu kita macam, mati time frame macam mana? Sampai ke sudah kita tak akan faham mati time frame tu. Sampai ke sudah kita tak akan reti untuk guna kelebihan mati time frame tu. Aku dulu dekat setahun baru faham nak guna dia macam mana. Faham tak? Dekat setahun kot, 6 bulan macam tu lah, baru faham. Kau tak kan? Aku buka daily, aku dah marking. Cantik dah marking. Okay, aku dah tahu aku nak sell di daily. Tiba aku masuk H1, banyaknya zone. Kenapa kena buy di H1? Nampak tak? Itu kekeliruan yang akan terjadi bila kita tak reti guna mati time frame. Jadi kita makin top down daripada daily zone sahaja. Tak semestinya daily, ikut. Kalau kita scalping, kita akan bermula dengan L15. Kalau kita intraday, maybe H1 atau daily. Kalau kita swing trader, maybe monthly, weekly. Tak kisah. Dia tak kisah mana-mana. Sebab apa? Kita first marking di L15, betul? Di daily, betul? Di weekly, betul? Kenapa betul? Sekejap aku cerita kenapa betul. Tapi semua betul. Even kita marking di M1 pun betul. Dengan syarat, jangan kau marking M1, kau entry M1, kau TP daily. Itu memang silap besar bang. Sampai ketua kau akan cakap M1 tu banyak error. M1 tu banyak false candlestick. M1 tu banyak fake candlestick. M1 tu banyak apa lagi? Kejap Sabar. Okay, sambung balik. Sorry lah dia macam tu lah. Busy dia tu tak habis. Gangguan dia tu banyak, faham tak? Komitmen tu banyak. Aduh. Okay, faham tak tadi? Pasal top down, faham kan? Jangan keliru lepas ni jangan keliru lagi. Sebab apa? SNR kita tak keliru sebab kita guna untuk mapping satu time frame. So kita memang tak keliru SNR. SND kita dah start multi time frame. So kita akan keliru. Clear tak? Kalau clear aku nak ajak cara entry SND. Dia ada 2 je cara entry dia. Clear, okay. Entry SND dia ada base break return entry dan base break entry. Base break entry, base break return entry. Dua-dua ni betul. Tapi ini high risk, ini low risk. Okay. Untuk orang yang baru nak kenal, korang boleh guna ni. Untuk orang yang dah lama kenal, korang boleh guna ni. Faham tak? Untuk orang yang dah expert, boleh guna dua-dua. Tak ada masalah. Aku suka yang mana? Aku suka ni dan ni. Okay. Sebab tengok keadaan. Kadang-kadang kita terlepas market. Sebelum terlepas, kita terpaksalah guna yang ni. Kalau tak terlepas, kita guna yang ni. Faham tak? Clear tak? Senang je. BBE dengan BBRE. Korang hafal ni je. Faham tak? Clear. Semua clear. Bagus student kelas free kali ni. Semua clear. Tak ada yang tak clear. Koranglah student yang semua faham. Aku gembira betul. Okay. Satu lagi cara candlestick keluar dan candlestick masuk. Ni penting. Okay. Biasanya jadi lebih banyak daripada nanti kita cerita. Dia bukan jadi-jadi bang. Nanti kita cerita. Dia nak cakap jadi semua, tak jadi pun semua. Lepas tu kita contour dengan risk reward ratio lagi. Okay, ini zone. Okay, zone. Tak kisahlah supply and demand. Okay. So ini adalah candlestick. And okay, aku lukis line chart je. Ini candlestick, dia buat zone. Cara dia keluar tu macam ni.
Macam ni. Kalau dia keluar macam ni cantik. Kalau dia keluar macam ni cantik lah. Ni kita panggil dia keluar weak momentum lah. And then dia akan reverse kat sini. Start dia reverse kat sini. Okay. So dia akan start reverse kat sini. Dia akan naik sini. Dia akan main sikit. And then dia akan turun. Okay. So TP pertama kat sini lah. TP 1. Faham tak? Clear tak? Strong momentum yang cikgu. Ya betul. Strong momentum. Ada momentum. Weak momentum. Satu lagi kalau without momentum. Dia akan jadi macam ni. Ini. Okay. Ni zone. Dia turun ni. Slow je. Patut dia turun ni ada. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Dia naik pun sama. Macam tu. And then macam ni. Ini dia stay boleh sampai sini sebenarnya. Okay. Dia stay boleh sampai sini. Dia stay boleh sampai sini cuma slow. Maybe makan masa sikit lah. Kalau yang ni maybe sebatang macam ni. Sebatang macam ni. Dah settle. Yang ni maybe 4 batang. Ataupun 6 batang. Faham tak? Yang satu lagi yang kita tak nak pakai dia lah. Dia turun macam ni. Okay, dah cantik lah buat zone. And then dia turun bunyilah macam, oh ya Allah slownya macam ni. Sikit je tu. Mata dia pun start naik slow macam ni. Macam ni. Ini kemungkinan tak macam tu. Faham tak? Ada orang cakap ini CP. CP bukan CP tu dia ada ciri-ciri dia. Kereta dia ada untuk dijadikan CP. Kalau macam ni bukan CP. Ini nama dia nak tembus. Ini nama dia bagi saja duit kat broker. Clear tak? So momentum betul. Okay. So dekat sini, apa yang kita nak highlight dekat sini? Okay. Kat sini korang kena back to pada market structure balik. Okay. Sebab dekat sini ada hint dua benda nak tengok. Pertama, rejection. Kedua, confirmation. Untuk kita instant entry, kena tengok dua ni. Kalau PO tak payah tengok. PO korang PO di zone. Tapi untuk seorang yang pakai BBE, base, break, entry ataupun base, break, return entry yang tak yakin untuk PO, dia nak tunggu confirmation, ini adalah benda yang korang nak tengok. Iaitu dekat sini, ada higher high. Kat sini maybe ada higher low, candle higher low. Sini ada lower low. Okay, wajib ada tiga ni. Even lower low, masa tu candle tak close lagi. Lower low tengah berjalan macam ni. Okay, dah boleh instant entry. Okay. Korang boleh terus tekan ataupun korang PO kat sini. Bila bermain macam ni, PO kat sini, stop loss yang asalnya kat sini, korang naikkan sikit je dari sini. Sedang 7-8 pip je dari sini. So, dah tak payah pakai stop loss lama. Faham tak? So, korang dah reduce 2 kali stop loss kat situ. So, maybe dekat zone stop loss 30 pip, tapi bila pakai keadaan ni, stop loss korang jadi 21 pip sahaja. Korang dah jimat 9 pip kat sini. Clear tak? Ke banyak sangat benda yang masuk sekali dalam otak? Faham mudah je, okay? Okay, untuk cikgu biasa guna cara confirmation atau PO. Dua-dua guna. Dua-dua guna. Kalau tengah, masa tu betul-betul tengah trade kan, tengah tengok chart, guna yang confirmation. Kalau tak tengok chart, guna yang PO, ulang. Ulang kat mana tu? Kat mana nak ulang tu? BBE. Base break entry. Okay, untuk BBE atau BBRE, apa yang korang nak tengok dekat zone ni, ini. Benda yang relate dengan market structure balik, iaitu dia ada candlestick rejection. Rejection ni kita panggil candlestick signal lah. Kalau kat sini, rejection ni kita panggil candlestick signal. Biasanya candlestick dia macam ni. Okay, biasanya pimbar lah. And then dia ada candlestick kedua. Okay, ini kita panggil, kita kira ni lah. Sebab ini kita tak kira sebab ini candlestick yang menaik tu. Candlestick yang menunjukkan arah tu, dia menaik, dia macam ni je biasa. Okay, so dia ada higher high kat sini. Okay, dia kena ada higher low. Low kat sini. And then higher low kat sini. And then sini lower low. Okay, even lower low ni tak siap lagi pun. Even candle ni tak siap. Biasa orang tunggu close candle kan. Close candle lambat. Tak payah tunggu close candle. Dia tengah berjalan tik-tik-tik kat sini tengah bergetik-getik. Tak, dia buat lower low. Okay, korang ready je PO kat sini. Stop loss atas ni sikit je. 7-8 pip cukup lah. So tak payah pakai dah stop loss zone tu. Pakai stop loss baru. Faham tak? Kalau tembus stop loss ni, kira memang dia tembus lah zone tu. Faham tak? Faham? Okay, clear.
Okay. Itu first test Okay. Sekarang ni untuk test kali kedua. Okay. Kita dah lukis zone SND kat sini, betul tak? Dah. Okay. Sekejap. Okay, static sikit. Dah ada zone SND. Okay. Ni dah ada confirmation candle. Okay. Dah ada apa, signal candle, confirmation candle. Dah cantik. Okay. Market dah turun cantik. And jalan. Tiba-tiba dia buat first, ni kita panggil first test. Dia nak buat second test. Okay. Macam mana kau nak tahu second test ni akan tembus zone? Okay. So biasa dia akan buat rejection lah kat sini. Tu pimbal lagi. Dan dia akan naik. Okay. Candle paling last ni, pastikan tak lebih daripada tinggi candle ni. So ini dah high kan. Kalau lebih je tinggi candle ni, okay, nak tak nak korang cut loss. Faham tak? Ataupun biar je kena stop loss. Faham tak? Apa beza rejection CI dengan retest CS? Sama je bang. Rejection, retest sama je. First kita panggil rejection, second kita panggil retest, third kita panggil retest. Sama je. Retest tu dia test balik je. Ingat balik yang kita belajar 2-3 hari lepas yang bentuk macam ni. Okay, bentuk macam ni. Kita tak nak bentuk macam ni. Okay, kalau ni first, ini second, third. Kita tak nak ni berlaku balik kat sini. Kalau berlaku kita kena cut loss. Ataupun biarkan stop loss. Faham tak? Sebab tu aku biasa guna cara, kau target TP aku 100 pip, sampai 50 pip, aku akan close 50% daripada entry and then set BE. BE. Faham? Yang structure tu, betul. Set BE. Okay. Kalau contoh korang masuk 0.10, close 50% adalah korang close separuh. 0.05 and then korang BE. Plus 1 kat sini. Faham? Clear tak? So apa kalau dia dah break base tu terus stop loss lah betul. Kalau break base tu memang terus stop loss je ni. Pump kena stop loss. Faham tak? Ada soalan tak? Ada siapa nak tanya soalan tak berkaitan benda ni? Sebelum aku tunjuk kat chat dan aku bagi lagi sikit-sikit tips-tips yang berguna untuk dalam SND ni. Boleh teruskan. Yang lain? Adakah satu CS akan berlaku high-high dan low-low? Tak semestinya satu CS. Kadang 2, 3, 4, 5, 6, 7 CS pun boleh jadi. Tapi biasanya kita nak yang 1, 2, 3 je. Yang CS yang sikit je. Kalau lama sangat, nak cut tu 50 macam mana caranya? Okay. Cut 50 tu senang je Korang buka MT4. Dekat nak close tu, korang slide tepi. Masa nak close tu, kan, dia boleh adjust tau. Dekat lot size tu, dia boleh adjust. Korang boleh adjust lot size tu. Faham tak? Boleh adjust. Boleh keluar half. Kalau buka 10 sen, keluar 0.05, biarkan 0.05. Kalau buka 0.01, korang BE dekat 50% daripada perjalanan tu. Faham tak? Kalau perjalanan tu dah 100 pip, BE kat 50 pip. Faham tak? Itu nama keluar half. Okay. Dah sekejap keluar. Dah masuk dah. BBE dah. Retest entry dah. Okay. Dah kat sini dah lah kot. Kalau aku ingat je, nanti aku beritahu. Okay, sekarang ni kita tengok dekat chart. Cikgu yang kena stick satu time frame je ke? Yes. Pakai phone boleh ke? Pakai phone lagi senang. Pakai phone paling senang. Okay. Okay, sekarang kita cuba daily. Kita cuba indikator yang kita baru download tadi. Aku ada bagi 2 indikator kat dalam group tu. Kami tengok. Okay, kita cuba indikator supply and demand ni. Kita cuba indikator ni. Letak sini. Okay, korang tarik macam ni. And then ni korang allow DLL import. And then korang tekan okay je. Okay. Okay, kalau dekat indikator ni, kita tengok. Okay, boleh je pakai indikator atau pakai manual. Sekejap aku tunjuk main lagi tepat. Tapi aku suka manual lah. Okay, so ini adalah zone supply dan ini adalah zone demand. Okay, kalau kita tengok kat sini nampak tak? Okay, ni
turun, okay, buat zone. And then turun, betul tak? Laju. And then dia naik pun, okay lah, ada momentum cantik. So target dia adalah zone sini. Sekarang ambil benda ni, tanda sini, indikator ni close. Oh, salah sini pula. Okay, indikator ni kita delete. Okay, kita biarkan yang tu je. Biarkan yang ni je. And then masuk H4. Okay, bila masuk H4 ada 1, 2 zone. Okay. Marking bawah ni 1. And then ni kecilkan ke sini. Okay. And then masuk H1. Okay, yang ni. Okay, kita marking macam ni. And then yang ni kita marking macam ni. Okay, kenapa tak ambil sini? Okay, ambil sini je sebab shadow dia panjang. So kita ambil ni je. And then masuk M30. Okay, nampak tak kat sini ada kat sini. Okay, kat sini ada kat sini. Okay, and then masuk 15. Ini kita marking sini, adjust, ini staykan kat sini. Okay, dah. Okay. So, korang ada 2 tempat untuk entry. Okay, nampak tak? Okay, macam ni aku marking. Lupa nak beritahu. Aku marking candle tertinggi di kawasan tu. Contoh ini kan, candle tertinggi betul tak? Okay, betul dia candle tertinggi. Okay. Ini zone dia kan? Okay. Tapi sebabkan di daily macam ni kita marking, kita just ambil yang ni sahaja, faham tak? Ini asal zone. Kita tanda di satu candlestick sahaja, itu candlestick tertinggi kawasan tu. Faham tak? Macam ni banyak candlestick tapi ambil yang paling tinggi sekali. And then baru kita top down dalam candle tu. Clear tak? Clear Okay, kita tengok betapa banyak stop loss kita jimat. Okay, kalau kita pakai ni, stop loss kita 150 pip. Kita pakai kaedah tadi tu. Kaedah tadi tu kita pakai. Ini 12 pip. Okay. Ini 40 pip. 12 campur 40, 52 pip. Kita jimat 190 tadi, tolak 52. Kita jimat 140 pip kat sini. Faham tak? So, dalam zone tu kita ada 2 kali entry. Andai kata ini kena stop loss, kita ada 1 lagi entry kat sini. Faham tak? So, kita jimat 140 pip kat sini. Faham tak? Itu maksud kita jimatkan stop loss. Kita kedekut bak stop loss kita. Kita jimat banyak kan? Nampak tak? Clear tak pasal jimat-jimat ni? Macam tu. Dah korang rajin buat sampai M1. Okay, aku ni stop loss aku 30 pip dah cukup dah. Faham tak? 30-40 pip aku okey dah. Aku dah tak kejar sangat dah. Short entry semua tu aku dah tak nak dah. Bagi aku profit cukup lah. Sebab apa? Sebab aku dah penat lah nak. Boleh je nak buat lagi, boleh je sampai sini. Boleh je sebenarnya. Turun ke low time frame je. Okay. Boleh bagi satu lagi contoh? Boleh. Sabar Okay. So macam ni. Okay. So dah clear. Dah clear entry. Kat mana nak TP ni? Entry dah clear TP. Okay. Buka balik time frame first kita tadi daily. And then nak TP kat mana? Okay. Biasa aku ajar TP kat sini. Tapi untuk save korang, aku ajar korang sekarang ni, just buka H4 sahaja. And then korang bolehlah marking 2-3 tempat TP tu. Okay, contoh satu sini kan. And then berapa nak ambil TP? At least satu ni sebelah 3 ataupun satu ni sebelah 5. Okay, contoh. Korang set kat sini 10 pip kan. 20 pip kita ambil 20 pip. So TP korang agak-agak 100 pip sudah daripada sini. So 100 pip kat sini. So letak je lah TP tu kat sini. Okay, ini untuk TP satu lah untuk memudahkan korang. Okay, faham? Anda kata sini kena stop loss, kita hutang 20 pip. Okay, so 20 pip, kita marking pula sini berapa? Okay, ni 30 pip. 30 pip kali 5, 100 setengah. Okay, 100 setengah, campur 20 pip tadi, 170. So 170. So korang marking je lah 170. Agak-agak 170 dari sini kan, 170. Lebih kurang macam ni lah kot. 170 macam ni. Dia letak je stop loss tu, TP kat sini. Faham tak? Abang buy tu ke? Boleh. Itu aku buy kat bawah ni. Kat sini kan, ada dalam grup. Dalam grup WA Trader tu ada. Aku buy bawah ni. Tak, sama je. Faham tak? Clear tak?
Okay. Dah clear kan satu bar kan. Okay, sekarang ni aku nak ajar macam mana kita nak entry awal sebelum sampai ke PO kita. PO kita jauh kan, lambat kan. Okay. Macam mana nak entry awal? Okay, kita dah buat mapping macam ni, kita dah tahu. Kemungkinan dia akan naik kat sini. Kan? Okay, sekarang ni kita duduk di time frame H4. Tadi di daily, sekarang di H4. Okay, dengar betul-betul So sekarang ni kita nampak ada zone 1, 2. Zone ni dah out dah ni, dah clear dah. Sebab apa clear? Sebab dia macam ni dah. Dia dah ditest. So dia dah clear lah ni. So tak ambil lah, kita ambil zone ni. Okay. So ambil zone ni. Dan kita makin sini satu lagi. Sini kemungkinan boleh buat zone lah ni. Okay. Masuk H1. Okay. Masuk H1. Kita betulkan balik candle ni. Dan kita betulkan balik sini. Okay. Okay. So kita boleh PO sini. Contoh kalau kita nak buy. Kita tekan PO sini. And then kita tekan PO sini. And then kita letak stop loss. TP kita kat mana? TP kita kat point kita nak entry tadi. Faham tak? Macam tu. So kita dah makan atas, makan bawah. Nampak tak? Ini orang panggil buy dan sell dalam lepas buy sell, lepas buy sell. Macam ni. Clear tak? Okay, satu tip aku bagi Aku biasa lepas aku buy, kalau aku instant buy, aku akan letak point sell kat sini. And then aku akan letak stop loss kat sini. And then aku akan letak sell kat sini. And then aku letak stop loss sini. Andai kata ni dia naik lagi, dia kena stop loss ni, kita stay profit kat bawah ni sebab kita buy. And then sampai sini ada je rejection confirmation yang aku cakap hari tu sebab ini H1. So jangan risau, korang akan tengok setiap satu jam candle tu. So ada je confirmation rejection yang tadi tu, korang close buy, sambung sell. Faham tak? Clear tak? Korang masuk instant, contoh instant. Sini tembus. Okay, kena stop loss. Sini dia buat candle. Sekejap terlukis. Okay, terlukis. Maximum profit. Ya, betul. Okay, dia buat candle macam ni kan. Kat sini. Okay, dia buat. Salah lah. Dia buat candle macam ni. Dan dia buat candle macam ni. Setiap sejam kan. Okay. Dia buat kat sini. Okay, dia buat kat sini. Korang close buy ni. Korang sambung je sell ni. Faham tak? So, profit korang memang di tahap maksimum. Dan korang bolehlah 50% tu. Buat yang 50% tu. Keluar half, BE, and selalu guna benda tu. Walaupun korang tak banyak profit, at least korang boleh, paling minimum lah korang punya stop loss tu. Rugi tu sangat minimum. Kecuali minggu tu korang kena 10 kali stop loss, itu memang korang akan rugilah. Tapi nak cover tu sangat mudah lah. Taklah sesusah mana. 1-2 setup dah boleh cover semua benda. Faham tak? Aku pun 2 minggu lepas loss 200 pip setengah. So contohnya price tak naik, dia terus junam macam mana macam mana nak handle sesi macam tu. Okay, tu tak boleh handle, kita kena tak stop loss je bang. Kalau terus junam tu sebab ada news. Tapi sebenarnya dah boleh detect awal dah melalui market structure dengan SNR masa korang mapping tu. Patutnya masa mapping tu korang dah boleh detect awal dah. Korang nak hold buy lama ke sell lama? Ini kita panggil buy sekejap, sell lama. Faham tak? Kita buy retracement untuk dia sampai ke zone. And then kita sell tu perjalanan yang betul lah. Faham tak? Situasi dia korang kena mapping dulu and then baru cari entry. Last kelas aku ajar macam mana kita buat SOP. Sebelum sekarang ni zone base tak valid. Okay, tak valid, dia dah sentuh satu kali. Tadi aku dah tunjuk kot. Dia dah sentuh sekali tu macam ni Contoh tunjuk sekali lagi Okay. Ini zone. Okay, ini zone. Nampak tak? Sekali, 2 kali, 3 kali tembus. Nampak tak? Ni pun sama. Ini zone. Okay. Kau ni makin macam ni. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nampak makin tinggi. Tembus. Nampak tak? Sini pula makin tinggi, tak ada rendah. Nampak? Low. Tak ada new low. Naik tembus. Faham tak? Clear tak kat sini? Clear lah? Okay. Alhamdulillah clear. Di drop base rally lebih kuat. Sekejap tak baca soalan sekejap. Soalan dia apa tu? Baca soalan dulu. Cikgu, apa persen BBR yang terdiri daripada pattern DBR lebih kuat daripada RBR? Okay. Masuk base break return entry ni macam ni bang. Okay. Kita beritahu base break return entry Sabar.
Okay, base break return entry tu dia macam ni. Okay, dia adalah satu kaedah entry. Dia macam ni Saya buat contoh Okay, saya contoh dia dekat zone ni lah. Zone yang dah jadi. Okay, zone ni. Okay, zone dah jadi. Kalau nak buat contoh yang tak jadi, jenuh nak tunggu cat datang. Okay, saya buat yang dah jadi Okay, ini saya buat yang dah jadi. Okay, yang dah jadi. Saya buat yang dah jadi. Okay. Ini nama dia base. Mana ni lukis? Okay. Ini nama dia base. Okay. Ini nama dia break. Ini nama dia return. Ini nama dia entry. Okay, faham tak? Ini base break return entry. Faham tak? Okay. Clear tak apa tu nama Carol? Clear tak? Ini nama dia base break return entry. Base break datang balik entry. Clear? Okay, clear Okay, clear. Okay, yang masuk base break entry tu dia macam ni. Okay. Okay. Base break entry tu dia macam ni. Okay. Ini base. Okay, base tu sampai sini je lah. Dia tak jauh masa tu sebab dia tengah buat base kan. Okay. Kita padam dulu. Dia tengah buat base kat sini. Okay, dia tengah buat base kat sini kan. Contoh dia buat macam ni. Okay, dia buat candle macam ni. Sekejap, saya kena zoom sikit. Sabar. Aku zoom dia ni. Okay. Okay, dia buat zoom macam ni. Okay, biasanya ni lah senang. Okay, macam ni. And then dia buat zone. Dia buat macam ni. Kita dah nampak macam ni. And then kita terus tekan. Dia buat macam ni kan. Dah ada low Dah ada low kat sini. Dah ada low kat sini. Okay. Kita terus tekan. So entry kita kat sini. Bukan kat sini. Kat sini entry kita. Ini nama dia base break entry. So base break entry. Kita kejar market. Senang kata kita kejar market lah. Base break entry ni kita kejar lah. Tak nak ketinggalan. Okay. Bila base break entry macam ni. Okay, macam ni. Okay, kat mana stop loss kita? Kita nampak tak kat sini? Nampak tak? Ini adalah candle confirmation. Okay, candle confirmation. Candle rejection ataupun candle signal. Ini adalah candle confirmation. Faham tak? Nampak tak? So, ini candle confirmation kat sini lah. And then kita teruslah. So, stop loss kita kat mana? Patutnya stop loss kita dekat sini kan? Atas sikit kan? Okay, so bila dah ada situasi macam ni, stop loss kita terus je kat sini. Terus je kat sini. So, stop loss kita kat sini. Macam tu. Macam tu. Clear tak? Ini nama dia base break entry. Kita kejar market. Takut tak sempat. Clear TP, cikgu kalau kita entry dekat candle close okey tak? Okey je. Candle close pun boleh, tak ada masalah. Macam Inggah je cikgu. Lebih kurang je bang. Sebab apa kau cakap macam Inggah? Sebab kau belajar Inggah. Cuba kalau kau tak belajar Inggah, kau akan cakap apa? Siapa sini pernah belajar pattern ABC? Siapa sini pernah belajar ABC? Siapa sini Benjamin? Siapa pernah belajar dengan Benjamin ABC? Saya tapi tak. Okey, tengok aku tunjuk Tengok Ini A. Ini B. Ini C. Betul tak? A, B, C, betul tak? Betul Okey, sekarang ni kita tengok di sudut SND. Tengok Okey. So ini zone SND. Okey. Ini zone SND. Okay. Buang ABC. Benda sama je. Cuma pemahaman. Ya betul bang. Benda sama sahaja. Semua teknik kebanyakannya 90% sama. Cuma cara kita interpret dan kita bagi nama menyebabkan dia berbeza. Line tak clear ke? Line tak clear ke? Line clear Line clear. Okay. Sama sahaja.
Kan? Okay. Okay, ni kalau ABC kan, betul tak? Kita boleh entry kat kawasan ni, betul tak? Tak tahulah kan, saya tak pernah belajar dengan Abang Jamil. Boleh entry kat kawasan ni, and then stop loss kita kat A, betul tak? Siapa yang pernah belajar? Tolong betulkan kalau saya salah. Sebab saya tak belajar dengan Abang Jamil. Betul tak? Tapi kalau ikutkan teori Dio teori macam ni. Dia lebih kurang je. Dio teori ABC tu market structure elite wave dia dalam kategori yang sama untuk mapping lah. Bukan untuk entry lah. More kepada mapping. Faham tak? Betul tak? Cara entry ABC. Saya tak pernah belajar, pernah tengok sama je tapi nama yang lain. Ya betul. Faham sebab tu teknik semua kebanyakan sama. Untuk kerja BBE, BBRE. Okay, BBE tu nama base break entry. BBRE tu base break return entry. Macam ni lah. Ini base break return entry. Ini kalau kau entry sini base break entry. Kau entry sini base break return entry. Sama je. Sama je. Tak ada beza pun, sama je. Selagi guna SND, memang dua tu je entry SND. BBE, BBRE. Tu je. Sama je. Okay, ada entry yang sama. Okay. Clear tak? Macam berat sikit tajuk kita kali ni. Macam banyak sikit Clear. Okay, ada soalan tak? Clear Okay, yang penting kau nak tahu multi time frame, yang penting kau nak tahu market structure, SNR, SND, entry, stop loss, TP. Boleh cek guna BBRE pada time frame M1, N15 boleh. Tak ada masalah. M1, N15 boleh. Sama je bang. Okay, contoh sini. Ini yang tembus ni satu. Second return dah tembus. Untuk yang jadi pula sini. Buat ni. Boleh lah pakai kat sini. Lepas tu makin sini. Lepas tu sini belum. So boleh pakai sini. Okay, ini M5. Kecilkan kepada M1. Kecilkan kepada M1. So ini korang betulkan sini. Okay, kalau macam ni aku suka ambil yang sini. Dan korang kecilkan lagi. Okay, kalau yang ni aku suka ambil yang macam ni. Boleh je nak ambil sini kan. Tapi tak apalah kita ambil dua candle macam ni je. Boleh tak pakai Inggraph. So nampak tak? Kali ni nampak stop loss kita bersama ni. Ni nampak kena kat sini. Ni nampak kena kat sini. Faham tak? Bang boleh tunjuk kenapa abang-abang hari tu buy hari tu. Oh buy hari tu Oh yang dapat 300 400 peak tu Okay, dia kat sini. Okay bang, dia kat sini bang. Ni kat sini sebenarnya. Okay kat sini. Buy hari tu kat sini. Okay, kenapa kat sini? Kita tengok Nampak tak? Ini base rally base rally. Rally base rally. Oh lupa nak ajar rally base rally dengan rally base drop kan. Ajak kita ajar. Inilah rally base rally. Dan kecilkan lah bang. Sebelum sampai sini bang, sini dah kena, sini dah kena. Banyak kali dah kena. Dan kecilkan lagi. Lupa pula nak ajar rally base rally. Sebab aset semua dah tahu, nampak tak? Ini paling rendah kan. Okay, so buat macam ni. Okay. Okay. Siapa belajar doji dia tahulah kot. Dia terus ambil je kat sini. Yang pernah belajar doji dia terus ambil kat sini je lah. Sebab ni doji. Ada dua doji hidden doji dengan real doji. So dia terus ambil bawah ni je lah. Kalau kita belajar SND, kita kan kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi sampai sini. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Kalau macam ni aku suka macam ni je. Dah. Nampak tak? And then kita buy lah. Dapatlah kat sini. TP kita kat sini lah target kita. Boleh ke buat PO je jika guna BBRE sebab nak mengutu tak done? Boleh. Cikgu tapi kadang-kadang backtest jadi masalah trade kena belasah. Itu normal sebab backtest macam yang pernah dicerita, backtest tu kau buat ikut yang kau nak. Faham tak?
Bukan kau ikut market nak kau buat. Nanti ada belajar pasal doji ke tak ada. PO pada OSSC kan cikgu? Ya. Boleh gak OSSC? Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita terlalu mencari ketepatan, risiko dia dua je. Tak kena entry ataupun kena entry. Kebiasaan tak kena sebab kau terlalu mencari ketepatan. Okay, contoh. Ini kan base break. Kan base break, return entry. Okay, kalau macam ni, kau boleh je nak masuk entry. Okay, contoh kita tekan ni. Boleh masuk entry dan letak ni, stop loss ni, tak atas ni. Contoh. Ini TP, tarik je kat sini. Contoh. Ni contoh dia. Buat. Macam tu. Tengok je lah berapa ni. 70 pip terlalu besar. Kecilkan lagi. Masa ni korang kecilkan lah. Then buat macam ni. Okay, ini kita tengok ini zone. Okay, ni dah break. Okay, kecilkan. Sangat turun lagi. Ini sikit. Kita buat lagi. Okay. Ini dah sentuh. Okay, so ini so ada kawasan ni je. Macam ni. So kawasan ni kecilkan lagi. Okay, kawasan ni ada kat sini. Okay. So ini buat macam ni. Then stop loss sama. Copy je. Buat 90 lah. Copy. Ni, buat sini. Letak macam ni. Dah settle. And then copy ni. TP. Buat 40. Copy. Buat sini. Dan sini. Buat 40. Dah. Nampak? Not engulfing, not entry kat cikgu. Boleh tak pakai CFA tu pun boleh pakai. Not engulfing, not entry boleh pakai tak? Tak ada masalah. Then macam tu entry dia. Nampak? Doji. Okay, doji saya tak boleh nak ajar sebab doji tu panjang sangat. Kalau korang minat, korang bolehlah beli video dia dengan saya kalau korang nak tapi tak paksa pun. Korang tak nak pun tak apa. Tak ada masalah. Murah je pun video dia. Cikgu pada base juga ke cikgu? Berapa? 100.5 je. Untuk take profit guna pada base juga ke cikgu? Boleh guna pada base, boleh guna pakai risk reward ratio boleh. Macam ni berapa ni? 40, ni 70. Ni berapa ni? Ini 60. So total 60. 60. 60. So ini apa? 90 tambah 70. Okey atau 81/3. Boleh lah macam ni 1/3. Boleh je kalau korang nak ke bawah lagi boleh tak macam ni kan zone kan. Zone awal tadi kan. So kat sini je lah. Faham tak? Boleh je, tak ada masalah pun. Siapa yang masuk entry tu, nanti dia tengok update result. Win ke loss. Tapi ingat ini tak jauh ni. Sebab apa? Sebab ini dah ada hint. Ni wire high kat sini. So kemungkinan dia boleh naik. So nak buy best, buy kat sini. So untuk buy kat sini lah best. Buy kat sini best sampailah dekat mana TP dia tadi? Sini. Buy sini. Itu lagi best lah buy. Aku nak ajar tu. Rally base rally, drop base drop. Drop base rally, rally base drop. Lupa pula. Sebab ada orang ingat tadi. Lupa. Aku mengingatkan korang semua dah tahu. SND ni. Lupa pula. Contoh CS reject yang full pakai. Boleh. Jap kita tunjuk Okay. Kita lukis Kita lukis. Okay. Dia macam ni Ini. Okay, ingat balik market structure. Kalau market structure Okay. Okay. Demand dia biasa duduk dekat bawah macam ni lah. Okay, demand kat sini. Ini kita panggil drop base drop. Drop base rally. Ini drop base rally. Okay, ini dari sini. Okay, ini drop dia. Ini base dia. Ini rally dia. Okay, so drop base rally. Okay. Lepas ada drop base rally, dia akan naik, dia akan jadi rally. And then dia akan jadi base kat sini. Base rally. Okay, SNR biasa kat sini. Faham tak? Ini SNR. Okay, ini SND. Nampak tak? Macam tu. So yang kita nak entry tu, bila dia masuk dalam ni,
tetap dia naik macam ni. Sama je, ini rally, base rally. Okay, so dekat sini dia akan ada banyak lah cerita dia. Okay, ini rally. Okay, sebab ini rally. Ini base, drop. So yang paling hujung sini kita panggil rally, base, drop. Okay. Okay, dekat ni tak nak sentuh sebab sini masuk swap. Swap ni payah. So bagi aku tak payah ambil tahu pun. Untuk mula-mula kita belajar SND, nak buat profit, nak mahir 3 tahun pertama jangan belajar swap. Bila belajar swap, risau, terkeliru. Kalau dah pandai tak apa. Dah pandai boleh cari aku balik, kita akan buat kelas free untuk swap sahaja. Sebelum pandai kita guna yang basic, sangat-sangat basic. Okay. So dekat sini dia akan jadi drop base drop. Okay, ini adalah SNR dan zone biasa kat sini. Ini terpanggil drop base drop. Pergerakan dia seakan-akan macam ni. SNR zone. So dia akan berulang-ulang sama je ni. Sama je. Faham tak? So kenapa kita entry di bawah dan di atas SNR? Dapat tak jawapan tu kenapa? Kenapa kita tak entry kat sini? Sebab SNR kita kat sini. Kenapa tak entry kat sini? Clear tak? Ini kerja gila bang. Entry sini, stop loss sini bang. Kerja gila. Jangan buat kerja gila. Clear tak? Okay. Clear tak? Semoga clear lah. Lupa patutnya ni ajar paling awal kot. Masih baik korang ingatkan. Ada kawan kita tanya. Rally base, drop base rally. Kotak aku dah tak ingat lah ni. Mudah tak faham SND cara ni? Okay, ada sikit lagi. Okay, tadi aku ajar korang marking pada demand supply kan. Ya betul. Kemungkinan lah. Kadang-kadang mengenai pada mana bara lautan nanti tengok balik video ni daripada awal. Abang Adi mau tengok balik. Saya dah explain dah. BBE, BBRE, RBR saya baru explain. Ini RBR kat sini. Rally base ready. RBR kat sini. Rally base kat sini. Okay. So, okay. Celaru. Kita tengok video ni slow-slow So, yang marking tadi tu senang kan? Marking yang bawah ni senang. Yang atas ni senang. Nak marking candle. Dekat sini, ramai orang keliru. Macam mana nak pakai formula dia? Ingat formula marking candle kita sama je. Candle tertinggi dan candle terendah di kawasan tersebut. So, kalau kat kawasan ni, kita tengok apa candle tertinggi dia dan candle terendah dia. Kalau untuk demand, candle terendah lah. Kalau belah sini untuk supply, candle tertinggi lah. Dan saya tunjuk dekat chart. Saya dah cuba slow dah ni. Saya tunjuk dekat chart. Mana chart? Okay, ni chart. So kalau kat sini, mana candle tertinggi? Sini. Okay. So marking je macam ni. Okay. Kalau dekat sini, mana candle tertinggi? Sebenarnya sini kan. Tapi sini, okay, dia macam ni Ini kisah dia macam ni. So ini dah cucuk. So zone ni dah habis. Kita marking di sini. Faham? Ni senang lah sebab apa? Ini rally base drop. Ini drop base drop. Ini drop base drop. Okay. So marking je. Okay. Ini saya guna satu time frame je. Saya tak mati time frame. Sebab tak. Ini kita marking kat sini. Kalau macam ni dia dah tembus kan, kita dah tahulah dia akan naik ke atas. So kita hanya sell. Betul. Charlie's tu betul. Itu paling tepatlah jawapan dia betul. SNR hanya untuk cari mapping, SND untuk entry. So macam ni kita dah tahulah. Risiko nak kena stop loss memang tinggi lah sebab kita entry di point high. So dia akan naik ke sini lah ataupun ke sini. Tapi kita cuba juga sebab apa kita menganggarkan dia boleh turun kat sini untuk kita buy. Faham tak? Sebenarnya ada risiko lah sebab itu lawang arah time frame besar sebenarnya. Tapi tak apa, kita cuba. Kan? Clear tak? Nampak tak? Cara nak marking ni macam tu Okay, kalau macam kat sini kan. Ini cantik. Segelompongan ni nak marking macam mana? Okay, marking je macam ni. Sub. Tarik. Tada. Pump. Sharp entry. Kena fleksibel kat ni. Betul. Kita tak boleh jadi robot. Kita kena berfikir. Guna otak. Berfikir. Berfikir bang. Nak marking tu kena berfikir. Cantik lah ni kan. Sharp entry. Dapatlah sharp entry. Macam tu macam tu. Kalau kat sini, macam anda kata kena stop loss kat sini kan. Kena stop loss ni biarlah. Saya guna BBR untuk entry. So saya akan tunggu price buat pullback dulu ke cerah. Biarkan price buat rejection dulu. Okay, kalau nak guna BBRE kan. Okay, tips dia macam ni. Sekejap Okay ni. Okay. Lepas price buat zone. Kita lukis Kita lukis sikit. Lepas price buat zone macam ni kan. Dia buat zone macam ni. Okay. Kita dah marking kan. Kita dah marking zone. Saya nak dah marking.
Okay, kat sini candle lah Imagine candle and then dia buat reversal. Okay, biasa dia akan buat pinball lah ataupun korang ingat balik candle reversal. Ingat tak candle reversal? Engulfing, pinball, morning star, evening star, harami. Ingat. Biasa dia akan buat ni benda tu, dia akan buat hint kat sini untuk dia naik. Masa dah ada benda ni, ada naik candle sebatang ni, korang dah boleh PO dah. Dah boleh PO dah. Faham tak? Dah boleh PO dah. Kalau boleh jangan cari yang jauh-jauh sangat. Jangan cari yang macam ini turun, ni buat zone lagi, ni buat zone lagi, and then baru nak reverse. Kebiasaan kalau kat sini, okay, memang tak ada cara lain lah bang. Pertama sekali aku tak akan ambil zone paling dekat. Aku akan ambil zone sini dan zone sini. Okay. So yang mana akan kena? Antara ni atau antara ni? Memang tak tahu mana kena. So PO dua-dua. Itu je tips boleh bagi. Biasa yang sini aku tak ambil lah. Yang paling dekat ni aku tak ambil lah. Jarang aku ambil sini. Biasa aku akan reject awal-awal. So aku akan ambil sini dengan sini je. Kemungkinan kan dia akan naik macam ni. Sat turun sikit naik sini. Baru turun macam tu. So memang tak payah nak filter dah. Korang mampu kecilkan stop loss ni. Kecilkan stop loss ni. Tu je. Tapi tak apa. Kena stop loss kat sini. Nanti ni jadi risk reward dia berbaloi lagi. Kita akan ambil pergerakan yang panjang ni. Tak ambil yang paling dekat. Okey, kebiasaan yang paling dekat akan tembus. Kebanyakan akan tembus. Dua-dua saya pilih. Kalau saya tengah hadap cap, BBE. Kalau saya tak nak hadap cap, BBRE. Dua-dua saya pakai. Tak ada masalah. Kita fleksibel. Kita ikut masa kita. Kita tak ikut cap pun. Cap nak buat apa tu, kita tak nak ubah. Kita je lah yang ubah diri kita. Faham tak? Yang dekat memang saya tak akan ambil. Memang saya akan reject awal. Yang dekat saya akan reject awal-awal dah. Saya memang tak akan ambil. Jarang lah saya ambil. Tengok keadaan. Tapi kebanyakan mostly 80% tak ambil. Mana cat ni? Dah kena lah itu punya entry tu. Dah kena dah. Set at higher price, buy kat lower price. Betul bang. Ini kalau korang macam tak berani kan, tak balik stop loss atas sini. Tapi risiko dia kena lah stop loss kalau letak atas ni, banyak lah stop loss ni. Nanti dia dah turun, kecil yang balik stop loss. Macam tu lah permainan dia. Clear tak? Tapi ni reversal pattern ni cantik kat ni. Boleh pakai kat ni reversal pattern ni. Cantik kat ni. Nanti kalau macam aku kan, okay, kalau macam ni kan, situasi aku selalu buat kan, tengok okay, kalau macam ni, okay, aku akan letak satu sini kan. Tapi ni aku dah tahu lah, ini confirm tembus ni. Nampak tak sini kan, sebab ni dah sentuh kan. Okay, so kita cuba kan, ini memang tembus ni. Ini kemungkinan kena stop loss ni lagi tinggi daripada kemungkinan kena TP. Tapi tak apa, biar je. Ini kita jarak sikit ni sebab apa? Okay, ni jarak macam ni. Kan 12 pip sebab apa? Sebab spread ni kemungkinan boleh kembang. So jarakkan sikit. Head and shoulder. Sebab kau belajar head and shoulder bang. Cuba tanya budak QM. Mesti dia cakap QM. Cayalah cakap aku. Ni QM ni. QM ni. Minimum time frame berapa nak tengok CS pattern yang agak kuat? M1 sampai monthly sama kuat je bang. Tak ada salah. Kalau masuk M1, okay. Kita masuk M1 kat sini kan. Kita analisis M1. Okay, so contoh ini zone kita M1 Okay, contoh ini zone kita. Okay, ini zone kita M1. Zone kita kan. So ini zone kita kat sini lah. Okay, so kita ni ada rejection, kita masuk. TP kat mana bang? TP memang kena zone terdekat lah bang. Kalau macam ni TP sini je bang. Ini jarang ada force Dia jadi force M1 salah tu yang akan berikut. Ada bang, saya dah beritahu awal-awal tadi. Nanti abang tengok video ni balik. Dia yang jadi force, banyak error, banyak breakout macam ni. Dia dah analysis M1. Nak TP ni bang, stop loss M1. Okay, stop loss M1. Okay, macam ni tarik stop loss kat sini. Contoh cek stop loss kat sini. Okay, tak stop loss. Okay, cun. Stop loss kecil. Okay, ni saya betulkan balik stop loss saya. Okay, ni dah betul. Nak TP pump H4. Tu dia tarik dia. Sap bawah ni. Memang sampai sudah M1 banyak error.
Sampai mati M1 banyak error. Sampai mati M1 banyak error, tak boleh pakai M1. Salah M1. M1 ni fake. M1 ambil stop loss. M1 stop loss hunting. Sebab tu. Bukan sebab apa. Sebab dia yang buat benda tu jadi salah stop loss hunting semua. Sebab tu. Cuba entry M1, TP M1, stop loss M1. Mesti tak ada salah. Mesti cakap, oh. Tapi kenapa tak nak buat macam tu? Sebab stop loss nak kecil. TP nak besar. Analisis salah. Lepas tu salahkan chart. Itulah function kita belajar mati time frame. Kita nak stop loss kecil, reward kita besar. Risk kecil, reward besar. Sebab tu kita bermula dengan time frame besar. Kita analisis sampai ke kecil hanya untuk entry. Masuk time frame kecil hanya untuk entry. TP back ke time frame awal balik. Faham tak? Itu maknanya trader yang pandai menggunakan mati time frame. Clear tak benda tu? Bang, saya selalu dapat 130, 140 bang. Abang baru kenal saya kot. Kalau abang kenal saya dah lama, abang akan biasa bermain dengan 130, 140 bang. Kadang-kadang 150 pun boleh bang. Inilah bang. Inilah yang saya ajar macam ni nak 130, 140, 150. Inilah hing dia. Hing dia macam ni bang. Kecilkan stop loss sampai M1 atau M5. Okay, analisis daripada daily. So tarik TP daily. Faham tak? Contoh saya bagi yang saya masuk yang 400 pip. Ramai kot follow dekat dalam group We Are Trader tu. Okay, contoh dia dekat H4 masa tu kan. Sini. Okay, kat sini kat sini. Okay, saya masuk entry bawah ni. 20 pip tak silap saya masa tu. 20 pip kot. Saya 20 pip kot saya punya stop loss masa tu. 20, 25 lah, saya lupa dah. Saya pun tak ingat dah berapa. Tapi 20, 25 lah saya rasa. Habis korang kat sini lah kot. Sebab saya ambil candle M1 masa hari tu. Saya tengok balik. Kalau boleh pergi M1 lah. Saya pun dah tak ingat lah. Saya tengok. Boleh pergi tak M1? Sini. Tak sampai lah bang. Tak ada candle kat sini M1. Kena pakai M5. M15 baru ada candle. M15 baru ada candle. M15 baru ada candle kat sini. Anggap je lah pakai kat sini. Okay, anggap je lah pakai kat sini. Okay. So, entry dia sini. TP dia. Entry dia sini. TP dia sebenarnya nak ambil sini. Tapi disebabkan dah 200 pip, 300 pip, kita TP je lah. Tengok stop loss kita lebih kurang 24 pip. TP kita sebenarnya adalah 500 pip. Ini satu ni sebab 25. Single entry bang, bukan layer. Kalau layer bang, 10 layer, 10 pip, 10 pip dah 100 pip dia orang kira. Tak boleh macam tu, tak aci. Kita kira single entry. Maksudnya kalau layer 100 kali pun tak apa. Tapi makin kat M1 bagi zone demand dari candle close ke low. Sama je. Makin mana time frame sama je. M1 monthly, yearly pun sama je. Faham tak? Sama je. Nak kira pip tu tak aci layer tau. Layer boleh layer tapi janganlah kau kira setiap kali layer tu TP 100 pip. Satu layer kau kira 100. Layer kedua tambah 100. Layer ketiga tambah 100. Jenuh bang. Dia banyak-banyak layer, pergerakan je kita kira range. Kita kira harga. Senang. Kira range. Kalau main layer, cikgu last tanya bagaimana nak hold entry. Tak berani hold Jadi scalping abang, tak berani hold. Nak hold entry tu lah bang, analisis, yakin dengan analisis kita, letak TP, tak stop loss, kejam mata.
Jangan close. Boleh gak close 50%? Cikgu akan tambah lauk ke sebelum masuk ke zone TP? Tak. Aku jangan tambah lauk. Kecuali news. News je aku bermain layer. BE je Zuri bang. Kita punya SOP kan jangan naik kelas ke? Kita dah nak habis dah ni. Hari ni SND. Minggu depan kita belajar kelas next kita belajar rejection, candle rejection sikit. Nak tengok candle, nak baca candle. And then last full SOP. Full SOP tu kita masuk sekali lah dengan pengiraan lot size semua. Itulah kelas free. Kelas free saya macam kelas berbayar kan. Sama sebiji kan. Tak ada rahsia. Nampak? Tapi orang tak nak join, tak apalah. Biasalah benda free. Orang lagi suka benda berbayar. Okay. Dah habis kot. Nak promote broker pula. So kita stop